45 minit saya berkaitan dengan tajuk preset account. So hari ini saya akan masuk kepada imbangan duga. So hari ini kita akan tentukan dalam imbangan duga mana akaun yang akan masuk debit dan mana akaun yang akan masuk di bahagian kredit. Okey. So jom tanpa membuang masa, jom kita terus kepada soalan. Okey. So tandakan right bagi kedudukan baki-baki berikut sama ada di lajur debit atau lajur kredit imbangan duga. Okey. So kita kena pasti di bahagian mana yang debit dan di bahagian mana yang kredit dalam akaun untuk masuk di dalam imbangan duga. Okey, kita tengok dulu. So kita kena pasti. So A, deposit telefon. Okey, deposit telefon ni adalah deposit bukan belanja. Deposit bukan belanja. Dia adalah masuk dalam aset semasa. Kenapa? Deposit ni kita akan terima balik selepas kita dah keluar daripada kita nak, kalau sewa, kita dah tak nak sewa situ. Telefon pun kita tak nak pakai line dia. So kita akan keluar baliklah daripada situ. Dia dalam aset. So kedudukan dalam aset dia adalah debit. Okey. Pinjaman. So pinjaman kita tahu adalah satu liability. So liability mesti duduk di bahagian kredit. Okey. Pulangan keluar. Apa tu pulangan keluar? Pulangan keluar tu adalah pulangan belian. Pulangan keluar adalah pulangan belian. So pulangan belian duduk di mana? Pulangan belian di bahagian debit. So pulangan belian di bahagian kredit. Okey. Akaun belum terima. Akaun belum terima adalah aset. So aset mesti debit. Komisen diterima. Komisen diterima adalah hasil. So hasil adalah kredit. Okey. Duti atas belian. So duti atas belian adalah perbelanjaan ataupun dia berada di dalam AP ataupun akaun perdagangan, tapi duti atas belian ni dikira sebagai satu perbelanjaan. So bila belanja dia debit. Okey. Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman adalah belanja. Kenapa? Kita kena buat pembayaran lebih daripada pinjaman kita. Okey, itu adalah faedah atas pinjaman. Bangunan adalah aset. Bila aset, debit. Modal pula equity pemilik. So equity pemilik ni di bahagian kredit. So dekat imbangan duga dia sebelah kredit. Angkutan keluar kita menghantar barang keluar semasa jualan, kita hantar barang kepada pembeli dan dimasukkan sebagai perbelanjaan. Overdraft bank apa? Overdraft bank ni dalam akaun bank kita tiada duit, so kita keluarkan duit lebih daripada nilai yang ada dalam akaun kita dan akaun kita menjadi negatif lah. Bila negatif dipanggil sebagai overdraft bank. So overdraft bank ni di bahagian liability. So liability kredit. Upah atau belian juga dikira sebagai satu perbelanjaan untuk belian dan dikira sebagai debit. Okey, angkutan masuk. Angkutan masuk adalah angkutan barang yang keluar, yang masuk ke dalam perniagaan kita beli dan kita bayarlah, macam kita beli barang, kita bayar postage. So itu dikira sebagai angkutan masuk dan dikira sebagai belanja. So belanja mesti debit. Okey. Simpanan tetap adalah aset dan aset mesti debit. Okey, seterusnya pulangan masuk. Pulangan masuk ni adalah pulangan jualan. Pulangan jualan, kalau jualan kredit, pulangan jualan adalah debit. Okey. Nampak jualan, terus kita tanda kredit. Okey. Alat tulis. Alat tulis adalah satu perbelanjaan. So belanja debit. Inventory awal. So inventory awal ni apa? Inventory adalah stok barang yang ada, yang tinggal. So stok barang yang tinggal ni duduk di dalam bahagian debit. Debit. Okey. Belian debit. Sebab kita tengok pulangan belian tadi kredit. So akaun belum bayar ialah liability. Dia bahagian liability. So bila liability mesti kredit. Ambilan. Ambilan bukan belanja. Ramai orang confuse ambilan. So ambilan bukan satu perbelanjaan. Ambilan adalah duduk di bahagian equity pemilik. So tetapi dia debit. Kenapa dia debit? Dia akan tolak dengan bahagian modal. So modal ataupun equity pemilik tu dia sebelah kredit. Okey. Tunai runcit. Tunai runcit
duit tunai, so dia adalah debit. Hutang lapuk, satu perbelanjaan dikira sebagai debit. Dividen, terima dividen adalah hasil. So hasil adalah kredit. Okey. Promosi. So promosi adalah satu perbelanjaan yang dilakukan oleh syarikat kita untuk mempromosikan perniagaan kita. So promosi di bahagian debit. Gadai janji. Gadai janji ni adalah bentuk seperti bentuk pinjaman, cuma beza dia adalah melakukan gadaian barang yang sebagai ganti tukar untuk mendapatkan wang. Dan gadai janji ni di bahagian liability. Jarang kita jumpa soalan berkaitan gadai janji, tapi gadai janji dia duduk di liability bukan semasa. So liability bukan semasa di sebelah kredit. Okey. So kita dah tentukan bahagian mana ataupun debit ataupun kredit setiap akaun yang disenaraikan dekat soalan ini. So sehingga kita